Bosku ni untuk jadi satu franchise yang begitu berjaya kan, diorang tak nampak, diorang nampak yang indah-indah saja. Diorang nampak dia kereta Mustang, diorang nampak bawa kereta yang macam-macam successful, popular dan sebagainya. So ada expectation yang terlalu tinggi. Kadang-kadang daripada player pun kadang-kadang PM saya, bang, macam mana saya nak masuk Bosku, ataupun daripada orang yang ada duit sendiri, macam mana saya nak buat franchise macam Bosku, boleh tak buat dalam masa 3 bulan saja. Alright, Assalamualaikum. Hari ini podcast Esport MY bersama saya, tak lain tak bukan host nombor 1 di Malaysia, top caster kita, Mr. J Hunter, dan di sebelah kanan saya, Mr. Nas, merupakan CEO kepada Esport MY. Maybe J boleh memperkenalkan sikit. Hai, Hai, nama saya J Hunter, ataupun nama sebenar Azrul Anwar lah, tapi lebih dikenali sebagai J Hunter. Saya dah dalam e-sport ni lebih kurang hampir 10 tahun, kalau ikut total lebih sebenarnya. Dan pada waktu ni memang boleh dikatakan full time membuat pengulasan dalam e-sukan ataupun dalam e-sport, broadcasting lah orang kata kan. Dan ya itulah, dan pada waktu ni banyak fokus pada casting dan juga content creation. Baik, mantap je. Okey, saya Nas, Esport My, salah satu founder lah. Selain founder kita pun yang lain-lain tu kan. Selain Daddy Hood dan Solos, kita punya founder. Okey, so kita dekat sini kita memang nak tanya je beberapa soalan yang santai-santai je. Sama ada soalan yang berkaitan dengan isu semalam dan isu yang berkaitan dengan e-sport semasa. Selain itu macam soalan sekejap lah nak tanya terus ni sepanjang 10 tahun e-sport yang JAJ dalam e-sport ni lah, 10 tahun ni, dia rasa e-sport ni boleh sama level ke dia macam sukan bola sepak atau badminton? Ya, dalam satu, kalau kita lihat daripada sudut pandangan orang, bagi saya sebenarnya e-sport ni ada dalam beberapa level dia lebih tinggi sukan, especially daripada segi kewangan lah. Kalau kita tengok macam perlawanan Wimbledon, mungkin kita dapat $1 juta, tapi kalau dalam e-sport sebenarnya dah ada yang berpuluh-puluh juta $. Jadi kalau dalam sudut pandangan tu, kadang-kadang kita akan tengok sebenarnya e-sport ni lagi besar. Cuma yalah, penerimaan daripada rakyat lah, ataupun daripada komuniti, daripada orang-orang masyarakat marhain kan kita panggil lah, orang-orang biasa tu, kadang-kadang diorang tak memandang benda ni sangat. Diorang macam benda ni ialah permainan budak-budak, ataupun hanya satu benda yang mengisi masa lapang, dia tidak dipandang secara serius. Tapi daripada segi kewangan, daripada segi perkembangan, dia memang sangat besar. Kalau kita bandingkan contoh sukan, mungkin sukan mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk membesar atau membuat satu event yang taraf dunia. Tapi untuk e-sukan ni, sepanjang 10 tahun tu nampak perkembangan, memang orang kata meroketlah ke bulan. Dia pergi tu, dia punya perkembangan. Jadi e-sukan ni bagi saya dia berada dalam taraf yang agak selesa, dan pada masa hadapan saya rasa dia akan masih lagi maintain lah, kekal antara benda yang popular, sebab benda ni sangat-sangat mudah untuk kita menyertai lah. Maksudnya kalau orang tu ada phone, dia dah boleh main dalam apa-apa e-sukan. Tapi apa yang saya nampak kan, saya tambah sikit, beberapa isu yang berkaitan dengan mobile punya competition, ada beberapa company ataupun kumpulan yang tak dapat sponsor nilai yang tak mencukupi untuk diorang. Macam mana kita nak rasa industri e-sport ni memang boleh pergi jauh kalau perkara-perkara macam tu sebenarnya tak mampan lagi lah, tak cukup padu lagi berbanding dengan industri lain. Betul tak? Kenapa je macam ni? Sebenarnya kita kena ambil, orang kata law of averages lah, ataupun satu purata kan. Sebab kalau dalam bola, contoh kita ambil bola kan, yang dapat masuk EPL berapa ramai je sebenarnya kan. Berapa banyak kelab yang ada dekat England sebenarnya. Sebenarnya ada beratus-ratus. Sama juga dengan dekat Malaysia ataupun dekat mana-mana e-sport kan. Sebenarnya sebab kita yang top 16, top 20 tu adalah 20 tim daripada beribu-ribu tim. Jadi untuk mana-mana company ataupun mana-mana orang yang nak meletakkan kita panggil pelaburan ke dalam e-sukan ni, dia mesti nak ambil tim-tim yang bagus juga. Dia mesti nak ambil tim-tim yang boleh membawa nama dia
dari segi sudut marketing, diorang nakkan benda tu, and then dari segi orang kata kelas ataupun exclusivity, dia nak nampak okay ni tim ni betul-betul hebat, kita sponsor benda ni supaya nama kita naik. Jadi masalah dia untuk orang-orang yang dekat bawah ni, sebenarnya saya rasa dia lebih kepada usaha mereka sendirilah. Macam mana diorang nak naikkan diri diorang dekat atas. So banyak saya dapat orang kata minta sponsor lah, saya ni muda lagi, macam mana saya nak dapatkan sponsor dan sebagainya. Bagi saya benda ni adalah sama saja seperti real life ataupun orang kata benda-benda yang lain dalam dunia ni. Kalau kita dalam Malaysia ni berapa ramai orang yang nak jadi pelakon, tapi sebenarnya berapa ramai saja yang berjaya dalam lakonan. So bagi saya isukan ni adalah satu benda yang kita kena berusaha dan kita kena tahu pelbagai teknik, pelbagai cara untuk kita dapatkan kita punya populariti, dapatkan kita punya skill, dapatkan kita punya teammates yang terbaik, bagaimana untuk akses ataupun dapatkan akses kepada penaja-penaja dan sebagainya lah. So bagi saya dia tak ada banyak masalah langsung. Siapa yang hebat dia dapatlah, itulah yang saya rasa. Ada lah sebenarnya. Ya, penaja kadang-kadang ada je yang contohnya dia ada tim-tim yang mungkin dia boleh dikata dalam akademi dia ataupun dalam yang level untuk bawah 16, lepas tu ada atas 18 pun ada juga, macam orang yang berminat, okay, saya ni company yang besar tapi saya nak player-player yang muda. So dia ada juga orang yang buat macam tu lah, yang membuat seolah-olah akademi. Daripada channel dengan saluran yang betul, sekiranya kalau join tournament, kita pun kena tengoklah tournament tu dia punya prize pool dia tu, maybe penaja kepada tournament tu dia lebih kepada nak cari bakat ataupun scouting ke, maybe kalau macam ada bakat-bakat muda dekat luar sana pun, bagi pendapat saya ramai je yang ada kata personal skill dia orang maybe pandai bermain, tapi mungkin in terms of marketing, actually e-sport ni even untuk squad ataupun independent squad, marketing pun main peranan untuk dia nak highlightkan diri dia supaya sponsor ni nampak. Jadi kebanyakan orang yang ada dekat Malaysia ni yang mungkin ada talent, tapi dia orang tak tahu saluran yang betul untuk dia pergi ke channel untuk macam mana orang nampak sponsorship tu. Itu secara peribadi saya lah. Ya, sebenarnya saya setuju dengan pendapat tu lah. Saya setuju dengan pendapat tu. Suka sponsor kepada tim yang popular ataupun suka sponsor kepada tim yang berbakat, underdog macam tu? Kalau daripada saya sendiri saya suka balance benda tu. Contohnya macam kita ambil tim-tim besar dalam Malaysia ni, kadang-kadang ada player tu yang memang popular sebab personality dia pandai memasarkan diri dia pandai membuat promotion, dia pandai bercakap dan sebagainya, dan dia boleh main, tapi mungkin bukan yang paling pro sekali lah dalam liga ke dalam mana-mana game yang dia mainkan. Dan pada waktu yang sama kita ada yang betul-betul pro dan dia tak perlu nak promote diri dia sangat, tapi orang dapat jumpa dia. Dan sebenarnya untuk mereka-mereka yang tak pandai nak market diri diorang sendiri ni, ini yang pentingnya. Sometimes beberapa organisasi dia akan cari daripada ranking dalam game ke, mungkin dia tengok top global player pada hari ni, tengok ada orang Malaysia, jadi diorang akan ambil player-player ni. So dia sometimes kita sukar nak akui, tapi faktor nasib pun ada. Kadang-kadang macam kita termasuk dalam top 10 dan kemudian ada satu organisasi besar dia ambil kita, dan dia ambil kita, lepas tu dia masukkan kita dengan player-player yang memang dah famous, yang dah kuat. Jadi dia akan jadi satu kombinasi yang sangat-sangat mendatangkan keuntungan dan populariti dan sebagainya lah. So sebenarnya iyalah, dia kadang-kadang faktor nasib tu ada, faktor usaha tu pun perlu ditambah, dan memang boleh kata sama je macam kerja lain in the end lah. Dia benda tu relate lah, even though kalau kita bekerja ataupun berniaga atau bisnes sekalipun, orang kata marketing tu tetap ada, even though kat dalam industri e-sport. Betul tak Jay? Okey Jay. Betul. Kita bercakap lebih kepada hari ni, kita lebih pada discussion lagi. Jay, perspektif Jay secara orang kata secara general adakah e-sport, industri e-sport Malaysia sekarang ni kita berada di satu landasan yang orang kata di landasan permulaan, ataupun sekarang ni kita dah pun berada di kemuncak? Sebab macam Jay kita tahu ada pengalaman as a caster, dah pergi banyak untuk big tournament, even for international, world championship dan sebagainya. Jadi Jay banyak nampak dari skop yang lebih besar. Apa pendapat Cik in terms of landasan kita e-sport Malaysia?
Ya, landasan kita ni kalau saya nak nilai kan sebenarnya kita macam berada dekat tengah-tengah lah. Kita ada dekat tengah-tengah. Kita bukan generally ataupun secara umumnya kita tak sampai lagi ke muncak. Saya rasa tak sampai lagi ke muncak. Kemungkinan kita akan sampai lagi level-level yang lebih tinggi. Sebab setiap kali saya join mana liga ke apa benda ke, taraf dia semakin lama semakin kompetitif. Dia tak ada macam season ni boring sebab player ni tak pandai main sangat ataupun ada 5 tim je hebat. Makin lama kita akan tengok. Mula-mula mungkin 5 tim saja yang nampak hebat. Kemudian next season 10 tim yang nampak hebat. So benda tu semakin naik. Tapi daripada segi komuniti dan juga dari segi penerimaan masyarakat tu yang belum sampai ke kemuncak lah. Ada beberapa orang kata entiti-entiti yang diorang cuba nak masuk dalam e-sport tapi diorang tak faham. Dan ini yang mungkin boleh menjadi masalah ataupun yang tak sampai lagi. Maksudnya general knowledge pasal e-sport ni orang tak faham lagi. Macam contohnya, kita nak buat persatuan e-sport. Dan kita nak letakkan pelbagai undang-undang ke apa benda ke, tapi diorang tak faham yang e-sport ni dia lain dengan sukan, di mana sukan ni kalau kita main bola, sesiapa pun boleh main bola, sesiapa pun boleh ni kan. Tapi kalau e-sport ni contohnya kita nak buat undang-undang sendiri. Kita nak main tournament tapi tournament ni boleh main 4 tim saja. Kalau kita main PUBG Mobile yang di mana kita tahu dia mesti 16 tim ataupun 20 tim kan. Dan sometimes tu contohlah yang paling kritikal ketika tu adalah yang saya tengok masa Sukan C di mana ataupun C Invitational yang dorang ni tak faham bahawa macam bila main dekat dalam taraf international ni, walaupun nama dia ialah international tournament untuk Sukan C, tapi dia tak boleh macam negara ni ada negara Malaysia kena main 2 tim ni kena main lebih kurang poin pengiraan sistem sama, dan kemudian negara ni pun dia kongsi markah, jadi itu jadi disadvantage lah. Contohnya macam kalau dalam PUBG Mobile kita tahu ada 16 tim, and itu menyebabkan macam satu negara ada yang ada 3 tim, ada satu negara ada 2 tim, ada satu negara yang kecil macam Brunei ada 1 tim saja, Singapura ada 1 tim. Jadi bila diorang kumpul markah bersama-sama, dah tentu siapa yang lagi banyak tim tu dia akan menang. Jadi ini yang buat saya fikir sebenarnya ya kita dah sampai ke medium level di mana orang dah faham dah sedikit sebanyak, tapi diorang tak faham yang sebenarnya e-sport ni dia ada balance dia sendiri yang berlainan dengan sukan fizikal yang kita tahu dalam dunia ni. Macam saya ada tengok satu video berkenaan dengan hip hop dekat Malaysia. Kalau saya boleh relate sikit, Ultimate pernah cakap kenapa hip hop zaman dulu, zaman dia tak dapat diangkat ke sama level macam sekarang, sebab pada masa tu player, maknanya pemain industri masih lagi dalam industri. Mungkin lebih kuranglah macam e-sport. Pemain industri masih lagi dalam industri. Belum ada penggubal undang-undang ataupun orang-orang yang dah retire, dah duduk dekat satu tempat yang selesa, yang boleh organize something untuk semua yang kat bawah lah. Sebab yang masih lagi buat-buat benda tu semua masuk gym, yang mungkin dia di Hood, Solos, Master Ramen dan lain-lain, ataupun yang gamer-gamers e-sport semua yang lagi awal sebelum ni pun masih lagi ada dalam industri. Jadi mungkin mereka-mereka ni sebenarnya bagi saya yang sebenarnya patut ke depan untuk menggubal something lah undang-undang. Sebab saya nampak, saya sendiri, sebab kita dalam e-sport main ni pun kita nampak hadirnya berapa ramai orang-orang yang daripada luar nak memperjuangkan belia. Salah satu cara nak memperjuangkan belia ni e-sport lah. Tapi kadang-kadang apa yang dia nak buat ni bertentangan dengan apa yang sebenarnya e-sport tu. Kadang-kadang orang terlalu kepada streamer, solos kan, atau orang kepada main game memang confirm boleh buat duit, tapi dia tak tahu banyak faktor-faktor lain yang untuk ke arah tu. Ya, itu saya boleh setuju lah. Di mana macam kalau kita cakap pasal industri lain lah, kalau let's say industri music 10-20 tahun dulu lain, semuanya macam kita nak kaya kita kena jual CD. Sekarang ni zaman ni orang tak ada dah nak beli CD ke, nak beli apa-apa lah, semua akan pakai apps ataupun pakai digital download saja ataupun benda-benda lain lah. So dan dia punya cara dia untuk monetize ataupun cara dia untuk market benda tu dah jadi lain. Sekarang kena buat YouTube video ataupun buat video di tempat lain. Kalau dulu kita kena masuk dalam contohnya dekat iklan TV3 ataupun kita kena tengok dekat MTV dan sebagainya. Sama juga dengan e-sport lah. So itu saya boleh setuju di mana kadang-kadang orang lama ni dia ataupun orang yang berada dalam contoh dalam bidang sukan, dia pergi ke e-sukan, dia tak
dia kurang memahami bahawa era digital ni lain sedikit cara dia untuk promote, cara dia untuk mengendalikan dia punya undang-undang, laws ataupun syarat-syarat dalam tu. Yang jadi boleh setujulah dengan benda tu. Jadi apa yang saya boleh kupas lah, orang kata daripada masa ke semasa, orang kata peraliran zaman tu, kita kata perubahan tu lah kan berlaku. Kalau macam kita tengok dulu cara marketing, everything more into physical. Nowadays kita dah ada teknologi, everything goes into teknologi, online, internet dan sebagainya. Tapi saya suka juga relate question ni dengan isu sponsorship dan partnership. Okay, dari satu sudut kita boleh nampak macam kita banyak sekarang kita tengok banyak big company mula memberi sponsorship, dan mungkin dia nampak pasukan tertentu ni ada talent, dia bagi sponsorship. Tapi dalam orang kata dunia e-sport Malaysia ni semakin berkembang, tapi kita juga orang kata masih lagi dengar ada beberapa isu macam sponsorship yang orang kata sponsor yang tarik diri, ataupun ada yang ada lagi masih pasukan-pasukan yang rupanya diri mereka teraniaya daripada sponsorship. Katanya ada sponsorship, dijanjikan itu, dijanjikan ini, tapi benda ni tak berlaku. Apa pendapat Cik? Adakah benda sponsorship ni merupakan satu benda yang bagus untuk landasan e-sport akan datang, ataupun benda ni kita perlu filter? Adakah kita jadi sama macam bola sepak Malaysia? Itu. Orang kata ada tangan ketiga lah, tangan ketiga. Ya, bagi saya lah daripada pengalaman duduk dalam tim, dekat luar tim, tengok daripada yang dah duduk dalam situasi di dalam rumah dan di luar rumah sponsor ni, orang kata kan, ataupun dalam satu organisation ni, kadang-kala dia ada masalah daripada semua pihak. Daripada semua pihak pun kadang-kadang ada masalah. Contohnya macam player-player baru masuk dalam sponsor, mereka mengharap terlalu tinggi sebab tengok tim lain. Mungkin dia tengok orang luar, mungkin dia tengok tim Malaysia yang paling besar sekali dalam Malaysia ni. Dia tengok, diorang ni dapat rumah, dapat gaji, dapat benda ni dan sebagainya. Kadang-kadang sponsor tu dia datang, dia nak build ataupun dia nak membina satu organisasi dengan player-player dia. Tapi player-player ni dia nampak diorang ni sebagai employer, sebagai boss, bukan sebagai partner. So sometimes ini yang orang kata ideologi berbeza. Kadang-kadang organizer ataupun sponsor ni dia masuk, dia cuba pergi kepada player ni sebagai seorang partner. Mereka nak berkembang sama-sama, tapi player ni pula pandang dorang ni sebagai sekadar bos dorang lah kan. Kau bagi aku gaji, aku main game, okey dah. Dan kita nak benda-benda yang kita nak gaming house, kita nak benda tu dan sebagainya lah. Dan organizer pun, sponsor pun kadang-kadang ada masalah yang dorang tak faham sebenarnya macam mana orang lain buat duit. Contohnya dia tengok company besar, dia tengok team secret, team apa benda kan, dorang ni banyak betul dapat duit, dapat sponsor, dapat ni apa benda semua. And dorang tak memahami bahawa secret ke tim-tim besar ni bukannya dorang punya investment besar dan dia punya output dia besar sebab investment dia yang besar. Bukan saja investment, bila kita cakap investment bukan duit, bukan saja duit, tapi masa. Team secret masa dia keluar memang banyak hype ataupun banyak orang yang memandang tinggi kepada team secret, tapi pada waktu yang sama diorang ni bukannya datang daripada masuk tournament terus nombor satu, tak. Dia datang dengan ada pelbagai kegagalan yang diorang hadapi, dan setelah menghadapi kegagalan tu baru mereka improve diorang punya siapa yang diorang nak ambil, bagaimana diorang marketingkan diorang punya produk ataupun diorang punya team ni kepada sponsor. Dan daripada pengalaman-pengalaman itulah diorang baru dapat membuat tim ataupun satu organisasi yang mendatangkan keuntungan. Macam yang nampak pada beberapa organisation ni is diorang sponsor satu tim, mungkin player dia bagus, player dia memang perform yang okey lah, bukan number one tapi okey lah, dan dia rasa macam alamak, tim aku tak dapat nombor satu, aku tak dapat sponsor dan sebagainya. Diorang tak tahu yang sebenarnya untuk membina satu franchise e-sport yang bagus ni kena mengambil masa bertahun-tahun kan. Bosku ni bukannya siap dalam satu hari je, bukannya Solos masuk tiba-tiba bosku dah begitu kaya kan. So ini yang saya selalu cakap kan, bila orang tanya kan, ataupun bila orang cakap satu hari nanti saya nak jadi macam Daddyhood, ataupun satu hari saya nak jadi macam Solos. Yes, satu hari lah diorang nak jadi. Diorang tak nak jadi satu tahun ataupun satu dekad jadi bosku ataupun jadi Solos ni. Jadi satu dekad punya perjalanan tu, betapa susahnya tim bosku ni untuk jadi satu franchise yang begitu berjaya kan. Diorang tak nampak. Diorang nampak yang indah-indah saja. Diorang nampak kereta Mustang, diorang nampak bawa kereta yang macam-macam, successful, popular dan sebagainya.
So ada expectation yang terlalu tinggi. Kadang-kadang daripada player pun kadang-kadang PM saya, bang, macam mana saya nak masuk bosku? Ataupun daripada orang yang ada duit sendiri, macam mana saya nak buat franchise macam bosku? Boleh tak buat dalam masa 3 bulan saja? Memang tak dapat lah. Orang kata everything pun start from the scratch. Sometimes kita mengidolakan seseorang, lepas tu kita tengok pencapaian dia, tapi kita tak tahu kata the story behind of the success. Actually bukan e-sport industry je. Even kalau kita tengok Jack Ma pun, Alibaba tu bukan overnight punya sukses lah. Dia pun take years, betul tak? So benda ni orang kata main peranan even tu dalam dunia e-sport jugalah. Okay, Jay. Baru-baru ni kita ada tengok dekat update IGJ. Ini mungkin tak relate kita sengaja masuk tengah-tengah ni. Kita Jay state persaraan. Lepas dia nak fokus pada pengajian bahasa Jepun. Bahasa Jepun tu pengajian apa? Hentai ke anime?